Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, nawwir qulubana, terangilah hati-hati kami binuri hidayatik, dengan cahaya petunjuk-Mu ya Allah. Kama nawartal arda, sebagaimana Engkau terangi bumi-Mu ini ya Allah, binurin syamsika, dengan cahaya matahari-Mu, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Tuan Pengacara Majlis, yang saya kasihi saf kepimpinan, pengarah-pengarah, Tuan Pengarah dan pengarah-pengarah kanan, Ketua Penolong Pengarah, Ketua-ketua Departemen, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan pada pagi Sayyidul Ayyam ini kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita sama-sama terus memanjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hingga ke saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi menggerakkan hati dan diri kita semua untuk terus berusaha mengisi ruang waktu kehidupan kita dengan memperbanyakkan amal soleh, dan pekerjaan yang kita lakukan di lembaga hasil ini juga antara sebahagian amal soleh yang akan dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, alhamdulillah, hari ini kali ketiga saya datang sini. Kali pertama di Pejabat Pengarah Negeri, kali kedua khusus tahun lepas, 2 hari ke 3 hari saya pun lupa dah. Alhamdulillah, kali ni kali ketiga. Cuma ada orang tegur saya. Nah, orang tegur saya, dia kata, "Ustaz, nampak kurus." Nampak kurus. Saya kalau tegur nampak kurus tak apa lagi, tapi seminggu 2 ni orang tegur kata muka mirip macam piuris. Yang tu yang saya macam tak boleh nak terima. Nah, saya kata, tapi tak apalah, dulu mereka kaitkan saya dengan mantan Menteri Besar Kedah. Dululah. Nah, kalau takkan kepiah kepala botak, mereka kata macam mantan Menteri Besar Kedah. Ni mai dalam seminggu 2 ni, lepas dah ada pengumuman, sebelum pengumuman mereka kata irai-irai piuris. Jadi isteri saya pun lepas pada mereka kata piuris, pi mana pun dia kena ikut. Nah, ni dia ada kat hotel lah. Kalau dia kata kalau abang pi yang bermalam tu dia kena ikut. Jadi alhamdulillah, dia bukan tak percaya kat kita, dia tak percaya takut ada orang berkenan kat kita. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, pagi ni nak cerita bab Rasulullah. Bila nak cerita bab Rasulullah ni tuan-tuan, subhanallah bihamdih, dia tak ada suatu masa yang kita boleh selesaikan ataupun habiskan penceritaan tentang Rasulullah. Tambah-tambah kalau sejam ni tuan-tuan, subhanallah bihamdih, lagilah masa yang sangat terhad. Maka kita boleh ambil apa benda yang kita boleh amalkan sebagai tanda kita mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdik. Itu sebab tuan-tuan, saya ucapkan tahniah kepada, khususnya kepada, saya difahamkan Perkis yang Saban minggu menganjurkan majlis ilmu, walaupun hanya sekitar seketika sejam macam tu. Tetapi tuan-tuan, itu yang kita perlukan dalam hidup kita, bahawa paling tak ada setiap minggu sekali kita kena recharge diri kita supaya kita berada dalam satu majlis ilmu, subhanallah bihamdih, agar bila kita lalu dalam kelaluan ataupun trek kehidupan ini, kita tidak tergelincir melalui jalan-jalan yang tidak diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan mesti kita kena jadi ustaz, dia bukan mesti kita kena jadi ustazah, dia bukan semestinya kita kena jadi PU baru kita nak duduk elok atas jalan, tak.
Apa juga kita, selagi kita mengaku kita ni orang Islam, subhanallah bihamdih, kita kena pastikan, kena berusaha, kena minta, berdoa sebanyak-banyaknya pada Allah agar sentiasa tetapkan hati dan diri kita, agar bimbing kita supaya kita tak lari daripada track yang Allah Subhanahu wa taala redha. Itu sebab antara doa yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali pada solat subuh. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon padamu diberikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita boleh dapat melalui buku, ilmu kita boleh dapat melalui majlis macam ni, ilmu kita boleh dapat daripada pengajaran hidup orang lain. Apa berlaku pada orang lain, kita jadikan dia sebagai pengajaran hidup, itu juga ilmu. Ilmu juga kita boleh dapat daripada ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah bihamdih. Kemudian kita doa, apa doa Nabi seterusnya? Wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Nah, kita datang bekerja di HDN, kita mengharapkan agar rezeki yang kita dapat setiap bulan, yang kita bawa balik ke rumah, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rezeki yang baik, yang barakah, yang dapat menghasilkan dan keluarga kita yang sama-sama taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terakhir wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang semuanya diterima oleh Allah. Tuan-tuan, subhanallah bihamdih, alangkah ruginya bila kita kembali dijemput oleh Allah nanti, kita tengok amalan kita yang kita buat 60 tahun, 70 tahun, sepanjang umur kita yang Allah bagi, subhanallah bihamdih, tiba-tiba yang Allah terima sikit je. Nah, semayang kita 40-50 tahun, tiba-tiba terima sikit je. Itu sebab doa ini doa yang kita harap setiap pagi kita bangun. Tiga benda ini adalah tiga perkara yang kita harapkan. Ilmu yang kita dapat hari itu dapat memberi manfaat pada kita, dapat kita beramal, subhanallah bihamdih. Yang kedua, rezeki yang kita dapat hari itu rezeki yang baik, subhanallah bihamdih. Dan yang ketiga, iaitu semua amalan yang kita buat semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah sayang pada kita. Dia cipta kita bermula dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Bila cipta manusia, tuan-tuan, subhanallah bihamdih, dia sayang pada kita, dia nak bagi syurga pada kita. Dia nak bagi syurga pada kita, dia nak hadiahkan syurga pada kita. Jadi dia bagi kita suatu laluan kehidupan yang tidak dibiarkan terkontang-kanting tanpa panduan. Maka dia berikan kepada kita Al-Quran. Berikan kepada kita Al-Quran. Tetapi Al-Quran tidak didatangkan tanpa orang yang menerangkan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan Al-Quran pada kita, maka dijadikan, ditetapkan, disediakan oleh Allah pada kita seorang manusia yang mulia, subhanallah bihamdih, untuk menterjemahkan Al-Quran dalam kehidupan, iaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab subhanallah bihamdih Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utuskan engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam. Rahmat itu disandarkan kepada tanda kasih sayang Allah pada manusia. Pada diri Rasulullah itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Maka bila Allah bagi Rasulullah pada kita ini untuk menterjemahkan Al-Quran dalam kehidupan, tak dapat tidak, subhanallah bihamdih, kita kena jadikan Rasulullah sebagai model kehidupan kita. Apa juga aspek, tuan-tuan, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ahli masyarakat, sebagai apa juga position ataupun fungsi kita atas dunia ni, kita tak perlu risau, kita cuma perlu follow apa yang telah ditunjuki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Rasulullah ada contoh terbaik, suri teladan yang kita boleh ikut kalau ataupun buat mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Kita nak pergi syurga nanti, tuan-tuan, kita di depan Allah nanti, tuan-tuan, kita dapat syurga sebab rahmat.
Rahmat Allah ni tuan-tuan, subhanallah bihamdi, Allah tak pernah habaq pun apakah yang kita buat yang mana yang akan dapat rahmat. Allah tak habaq. Yang Allah bagi tahu, yang Allah suruh kita buat saja apa yang dia suruh, tinggal saja benda yang dia larang. Dalam banyak-banyak tu, insya-Allah dalam tu ada rahmat Allah. Tu sebab tuan-tuan, subhanallah bihamdih, dalam hidup kita Nabi ingatkan supaya jangan kita pandang remeh setiap kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang remeh setiap kebaikan, sebab kebaikan itu boleh menjadi rahmat. Jangan pernah kita perasan kita semayang, kita puasa, kita baca Quran, betul itu adalah asbab kita dapat rahmat Allah, dan dengan amalan tu kita boleh dapat rahmat Allah. Tapi jangan pernah perasan amalan yang kita buat itu boleh ditebus dengan rahmat. Kadang-kadang benda kecil aja kita buat, benda itu yang menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kita syurga nanti. Kecil aja. Apa dia? Setiap bulan dia bawa keluar keluarga dia pergi makan. Dapat gaji daripada mula kahwin, berdua, hidup bertiga, hidup berempat, lah hidup bertujuh dah. Daripada mula gaji besar kecil, daripada mula dia ni orang yang setiap bulan dapat gaji, subhanallah bihamdi, belanja ahli keluarga makan. Yang kadang-kadang kita rasa macam tak ada apa sangat pun amalan tu, tapi yang itulah yang nak menjadi rahmat Allah, yang nak menjadi asbab dapat rahmat Allah, Allah bagi syurga. Tu sebab tuan-tuan, subhanallah bihamdih, tugas kita ni buat baik je. Kullu ma'rufin sadaqah, kata Rasulullah SAW. Setiap kebaikan, tuan-tuan sekali lagi, kullu, setiap. Dia tak habaq kebaikan ini, kebaikan ini, kebaikan ini. Kullu ma'rufin, setiap kebaikan yang kita buat niat kerana Allah menjadi sedekah. Perlu ingat, niat tu kena betul. Subhanallah bihamdih. Niat bukan sebab kita nak menunjuk-nunjuk, niat bukan sebab kita nak membodek siapa-siapa, niat bukan kita nak dapatkan penghargaan dan pujian. Ada orang dia buat baik, dia mengharapkan sesuatu, lepas tu dia akan penat. Tu sebab tuan-tuan, kita boleh buat ramai orang suka dengan kita, kita tak boleh buat semua orang suka dengan kita. Dalam kursus saya selalu cakap benda ni. Termasuk kursus terlepas saya cakap, kita boleh buat ramai orang suka dengan kita, tapi percayalah kita tak boleh buat semua orang suka pada kita. Kita boleh buat ramai orang puji kita, subhanallah bihamdih, tapi kita tak boleh buat semua orang puji kita. Ada orang tuan-tuan, subhanallah bihamdih, dia berkhidmat dengan masjid, khidmat dah bertahun-tahun dengan masjid. Nak jadi satu kes cerita, tiba-tiba pada pemilihan jawatan kuasa dia tidak dilantik. Sebelum tu dia dilantik jadi jawatan kuasa kecil ni, dapat jadi jawatan kuasa kecil ni, dapat jadi jawatan kuasa kecil ni. Setiap tahun tu waktu dia duk khidmat tu, tiba-tiba Allah nak uji dia. Pada pemilihan kali itu tak dilantik dengan sebarang jawatan, terus tinggal masjid. Dia kata, aku dah lama mana dah, daripada masjid lama lagi lah, sampai masjid macam-macam dah, besar dah, berekon itu ini. Aku duk khidmatkan masjid, kali pertama ni lah aku tak pernah dapat jawatan, aku tak mau dah khidmat. Dia jadi macam tu lah. Itu sebab tuan-tuan, subhanallah bihamdih, tugas kita tuan-tuan buat baik tanpa sebab. Maksud tanpa sebab apa? Kerana Allah. Lagi kita masukkan sebab dalam tu tuan-tuan, yang tu yang menjadi kurangnya pahala. Bukan tak ada pahala, kurangnya pahala. Tapi kalau buat baik tanpa sebab, subhanallah bihamdih, maksudnya kerana Allah saja, apa juga yang dia dapat. Ada orang buat baik dituduh kata saja nak tunjuk baik, ada orang buat baik dikata nak bodek bos, ada orang buat baik, kita tak kisah apa dia nak kata-kata, tapi kita dengan Tuhan, subhanallah bihamdih. Maka tuan-tuan, untuk dapat jadi manusia macam ni, balik pada tajuk, iaitu apa dia? Kita tak ada pilihan kecuali kita mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa kita sambut Maulidur Rasul? Tiap-tiap tahun sambut Maulidur Rasul. Cuma tahun ni je tak ada perarakan. Kadang dia ada perarakan selawat. Nah, ada orang dia main jumpa saya, "Ustaz, kami hari ni Ustaz ada 18 kumpulan berselawat pusing taman, pusing kampung." Bagus-bagus. Kami selawat, saya seorang pun tak ada Ustaz. Habis selawat Ustaz, nak jadi cerita, makan nasi bungkus depa bagi, tidur sampai tak semayang zuhur. Yang ni nampak karut dah ni. Tadi hang nampak selawat kemas dah. Tiba-tiba sampai tak semayang zuhur, apa cerita? Letih Ustaz, selawat pusing. Pusing kampung, pusing taman.
Jadi yang tu kita nak tunjuk cinta Rasulullah bukan dengan cara macam tu saja. Bukan salah buat arakan, buat majlis ni, bukan salah. Tetapi tuan-tuan, subhanallah bihamdi, macam mana yang kata cinta sebenar tu? Yang Rasulullah nak tengok kita nanti, subhanallah bihamdi, kita pergi jumpa Rasulullah tengok yang ni dia umat yang cinta kat dia. Yang ni dia yang cinta kat dia. Sebab apa tuan-tuan? Lagi kita tak cinta kat Rasulullah melebihi daripada cinta kat mak ayah kita, anak kita, manusia yang lain, keimanan kita belum total sempurna. Itu sebab kita tak boleh lawan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tak boleh lawan. Sebab apa? Keimanan dia sempurna, total pada Allah dan Rasul. Keluarga, anak pinak, isteri apa semua ni semua belakang. Kita tak mampu tuan-tuan, tapi kita boleh usaha, walaupun tak boleh nak dapat 100% macam Sayyidina Abu Bakar, paling tak ada dapat markah lulus pun jadilah. Subhanallah bihamdi. Kadang-kadang tuan-tuan kita kalah. Kita beri contoh sikit. Orang lelaki kadang-kadang dia duk cantik dah ni, pergi semayang berjemaah. Sebab apa? Antara sunnah Rasulullah SAW semayang berjemaah. Semayang fardu berjemaah di masjid. Tiba-tiba isteri kata, abang, lepas semayang jemaah nak pergi mana? Lepas semayang jemaah tak pergi mana? Macam biasa nak dengar kuliah kat masjid, tunggu sampai isyak betul balik. Tak boleh. Malam ni kita pergi pasar malam. Malam ni kita pergi pasar malam. Lah, pasar malam pergi awal tak? Abang awal kita pergi petang kan, kita dah plan dah. Selalu pasar malam ni pergi sebelum Maghrib kuliah isyak dekat masjid abang nak pergi. Dia kata tak. Tadi saya terlupa ada pasar malam. Lah, malam ni abang korban satlah kuliah abang tu. Pergi semayang Maghrib balik terus. Kita pergi pasar malam. Tak boleh abang. Dia tengok. Tak abang. Okey lah. Kalah lah. Lepas tu kita kalah lah. Tu kadang-kadang dia jadi macam tu. Dia jadi bukan saya kata kat para isteri semua macam tu. Tapi kadang-kadang kita kalah. Contoh, anak nak pergi tuition. Anak pergi tuition. Betul, kita nak anak hantar anak pergi tuition sebagainya. Jadi kadang-kadang sebab anak pergi tuition tu, dia tak ada masalah nak pergi masjid. Tak boleh ustaz. Satgi nak kena ambil anak pergi tuition. Anak balik pada tuition. Betul lah, nak balik ambil anak daripada balik tuition tu. Tapi anak balik pukul berapa? Balik pukul 10. Balik pukul 10. Dan lagi kalau nak main dan dengar kuliah sat, dengar semayang isyak, dia kata tak boleh satgi nak makan nasi apa semua siap-siap ni. Jadi tuan-tuan, itu sebab bukan senang nak dapat keimanan bagai Sayyidina Abu Bakar. Tetapi kita boleh berusaha. Walaupun tak dapat total macam tu, ada masa-masa menampakkan kata kita cinta kat Rasulullah tu lebih daripada segalanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman sampailah hampa cinta kat aku, kata Rasulullah SAW, melebihi daripada mak ayah, daripada anak-anak dan manusia. Baik, apa tanda cinta? Yang ni kita nak buat balik ni. Apa tanda cinta? Subhanallah bihamdih. Suami isteri ni tuan-tuan, saya baru ni pergi gunting rambut. Walaupun rambut tak pernah ada, pergi gunting pi lah. Subhanallah bihamdih. Tiba-tiba tukang gunting yang saya duk pi tu, dia tahu, ustaz boleh tolong tak? Ustaz duk buat bagi motivasi semua ni, ustaz boleh tolong tak? Tolong apa? Saya tak faham lah orang perempuan ni. Dia nak keluar tu, semua tu buah pening kepala. Dia kata saya ni tak faham lah. Dia ni muda umur 27, kahwin dengan janda umur 40. Lah dia memang trend lah. Saya pun tak tahu. Dia bukan saya kata, isteri saya kata. Dia kata, abang lah memang orang suka cari. Saya kata, sebab apa? Orang lelaki ni, dia pegang pada, kalau kita tanya pasal apa kahwin orang perempuan yang berusia, confirm jawapan pertama dia kata apa? Ikut sunnah. Dia bila dah cinta, dia sabitkan cinta tu dengan Rasulullah tu. Serupa orang kata apa? Pi mengaku dapat aura depan Kaabah tu. Dia jadi macam tu lah. Dia nak sabit tu. Subhanallah bihamdih. Yang ni pun dia kata, bila saya kata umur berapa isteri, dia umur 27. Anak tona, dia kata saya kahwin dengan janda. Saya kata tak ada masalah kahwin dengan janda, tak ada masalah. Tapi isteri umur apa? Dia kata isteri saya umur 40. Matang lah tu. Saya tak kata lah tu matang. Dia kata tu terlebih matang ustaz.
Dia kata, saya pening kepala orang perempuan ni lah. Pasal apa yang pening kepala? Ustaz tolong bantu saya. Saya ni dah buat habis-habis macam dekat dia lah. Kerja dia kata gunting rambut ni, kata duit ni simpan, dia suruh simpan, kereta pun tak beli, naik motor ni dia tak tahu mati tengah jalan berapa kali. Tapi yang saya heran, dalam keadaan saya duk main kerja betul, balik apa semua, kadang-kadang dia suka test saya. Dia kata, abang sayang tak kat dia? Dia kata, abang sayang tak kat saya? Lah, tak sayang apa lagi buat itu ini. Saya kata, yang ni orang lelaki salah faham. Orang perempuan ni, dia faham, dia tahu lelaki dia sayang, tapi orang perempuan dalam keutamaan hidup dia ialah pada belayan perasaan. Belayan perasaan bukan maksudnya kita kena beli barang, bagi duit apa. Belayan perasaan ni cukup orang perempuan kita habaq kata kat dia, saya sayang awak. Tiba-tiba aja panggil yang ataupun ni awak, ya saya sayang awak. Tengok hari tu dia rasa macam terbang. Orang lelaki dia rasa bila dia sayang isteri dia, ialah dia kerja kuat, dia bagi duit, dia beli, sebut kata nak makan pizza, dia pergi beli pizza, bagi dia yang tu tanda sayang. Orang perempuan dia tahu yang tu sayang, tapi kalau sebut saya sayang awak, habis. Saya kata balik buat yang dulu. Saya kata sejak kahwin rajin tak duk sebut saya sayang awak kat isteri? Dia kata tak. Dia kata bukan apa, dulu okey lah, dah kerja apa, saya sayang kat dia. Ya, orang perempuan cuba balik bagi tahu. Duk saya saja balik-balik tengok dia. Terima kasih sebab masak kat saya. Tunggu tengok esok bagi tahu nak order apa, nasi Arab. Apa semua dia cari habis resipi. Dah kan waktu PKP itu resipi menang, macam-macam resipi dah boleh dah. Dia boleh. Maka tuan-tuan, subhanallah bihamdi, bila kita sebut sayang dengan cinta ni, dekat Rasulullah pun ada cara dia. Yang pertama kata para ulama, tanda pertama kalau kita ni cinta kat Rasulullah, sayang kat Rasulullah, mudah aja, iaitu berselawat. Yang tu aja. Susah sangat ke nak selawat sampai dia kata, ustaz saya ni ustaz setakat lah duk selawat lah tiap-tiap hari. Yalah, selawat berapa? Dia kata banyak tu dak lah, tapi kira selawat dalam semayang. Yang tu kalau tak selawat tak sah semayang. Jadi ada orang tuan-tuan, subhanallah bihamdi, bila kita tanya dia selawat apa? Alhamdulillah ustaz, saya ni alhamdulillah hari tiap-tiap hari ni tak kurang pada 100 ya. Yang tu kita nak pergi jumpa Rasulullah, bawa, ya Rasulullah, aku ni umat engkau ya Rasulullah. Dalam hidup aku banyak buat dosa, tetapi aku mohon syafaat daripadamu ya Rasulullah. Dulu waktu kat dunia lu taklah selawat banyak mana. Sehari adalah dalam 30 kali, 40 kali selawat. Sambil-sambil bawa kereta. Paling mudah sekali tuan-tuan, kalau naik kereta tu pasang zikir selawat, kita akan ikut sekali. Yang tu paling mudah. Tapi duk pasang lagu Hindustan, dia jadi lain lah. Ataupun pasang lagu-lagu apa, dia jadi kita ikut lagu, tukar boh selawat, kita akan ikut. Sekali dengan anak-anak, tuan-tuan tak percaya test tu, pasang selawat tunggu tak lama pada tu dia pun jadi tukang selawat. Siap bukan selawat, qasidah burdah semua boleh. Tu kata budak-budak kita pun sering ikut bila berselawat. Selawat ni tuan-tuan, paling tak ada ulama letak pada 4 keadaan. Subhanallah bihamdih. Yang pertama disebut iaitu pada hari Jumaat. Selawat yang pertama ialah pada hari Jumaat. Nabi SAW sebut, akthiru alayya minas salati fi kulli yaumil jum'ah fa inna salata ummati ta'rudu alayya fi kulli yaumil jum'ah faman kana aktharahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Perbanyakkanlah selawat ke atasku pada setiap hari Jumaat, kerana selawat untukku akan diperlihatkan padaku pada setiap hari Jumaat. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling akrab denganku pada hari kiamat nanti. Subhanallah bihamdi. Hadis hasan riwayat riwayat Imam Al-Baihaqi. Subhanallah bihamdih tuan-tuan, selawat lepas sembahyang Zuhur, lepas sembahyang Jumaat, duduk sat tarik jari kita sat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala 10 kali sat. Jadilah paling tak ada 10 kali tu. Yang kedua, bila elok kita berselawat, iaitu ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raqima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan, tu paling tak ada ajak ajak anak, ajak ahli keluarga kita dengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus balas sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada pasal nak dapat celaka ni tuan-tuan. Subhanallah bihamdi. Kalau orang kata kita celaka pun kita rasa tak suka dah, kita tak puas hati dah. Kalau contoh mak kata kat kita celaka hang, Allah rasa sakit sungguh lah, celaka dapat daripada mak, dapat daripada orang sayang ni. Tiba-tiba Nabi SAW kata orang yang disebut nama dia tak balas dengan selawat, kita tak selawat ke dia, yang ni adalah manusia yang celaka. Allah lagi sedih. Dua. Yang ketiga, subhanallah wa bihamdih, iaitu bila ketika mana kita nak berdoa. Itu sebab tuan-tuan, dalam satu hadis yang bermaksud ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang mengucapkan doa dalam solatnya namun dia tidak mengucapkan selawat ke atas Nabi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa dalam doanya. Itu sebab tuan-tuan nak doa ni tuan-tuan, subhanallah bihamdi, guru saya ajak dua benda ni jangan tinggal. Mula dengan kita puji Allah, yang kedua selawat kat Nabi, lepas tu doa lah apa pun. Mula dengan puji Allah, kemudian selawat kat Nabi, lepas tu kita nak doa apa, doa lah subhanallah bihamdi. Itu sebab tuan-tuan, doa ni bukan semesti bahasa Arab, bahasa Melayu tak apa, yang penting kita boleh hayati. Ada orang dia baca doa ataupun berdoa dalam bahasa Arab, dia hafal doa. Sebab apa? Takut-takut pergi surau orang tolak jadi imam, tapi dia tak faham doa tu. Tu doa dia tak boleh nak hayati. Tapi kalau kita doa tuan-tuan, subhanallah bihamdi, kita doa yang doa kita hayati ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya waktu PKP tuan-tuan, tiba-tiba ceramah, kursus, kuliah, semua benda diberhentikan. Melengung Ustaz. Isteri kita pun tanya, abang macam mana ni abang? Macam mana? Nah, kita ada di Sepadan pun, yalah bang, mereka kata COVID ni 2 tahun bang. 2 tahun tu baru nak ada kursus pula tu. Subhanallah bihamdih. Saya tak apa, yang tu mereka kata. Nah, tapi benda ni main pada Allah. Allah boleh bagi, Allah boleh tarik. Benda yang sama saya cakap pada staf-staf saya, mula-mula terkejut dengan PKP. Bukan mereka terkejut, sekarang kita terkejut, cuma nampak kita tenang. Nak dalam hati pun tak tahu punya semua. Subhanallah bihamdi. Angkat tangan doa, ya Allah, aku tak tahu nak buat kerja lain dah ya Allah. Nak pergi jual-jual tepi jalan tak reti. Kau tolong aku ya Allah. Kita cerita pada Allah ni, kita boleh teriak tuan-tuan. Bila kita hayati, kita boleh teriak apa juga benda, sebab Allah ajak kita. 45 Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan jalan sabar. Sabar dulu, yang kedua solat. Lepas solat tu doa. Sujud terakhir panjangkan sikit, sebab itu sujud yang terakhir kita berkomunikasi secara khusus dengan Allah, dekat kita dengan Allah. Tuan-tuan, doa ni habis hayat mata dah, subhanallah bihamdi. Esok buka Facebook, tengok ada kawan cari guru mengaji online. Mengajak, kita memang bidang mengajak je tuan-tuan. Nak menega-menega tak pandai. Bukan tak pandai apa. Nah, jumpa kawan tak apa, ambil free. Lepas tu kita kira main kawan, kerak main selalu yang kawan tu pun. Jadi tengok-tengok mengajak tuan-tuan, telefon lah. Ni nak mengajak, ustaz, takkan ustaz nak mengajak mengaji ustaz? Kami bagi allowance sikit banyak ada. Sekarang ni saya tak ada ni. Tuan-tuan, ustaz-ustaz kita ramai. Putusnya pendapatan dan sebagainya. Saya mengajak tuan-tuan 56 kelas seminggu. Dah duduk rumah kira mengajak. Alhamdulillah, dengan 56 kelas seminggu tu boleh dapatlah dekat-dekat 4,000 lebih. Dia banyak allowance. Jadi macam bukan saya legal 56 kelas, kita tengok masa kita free, kita mengajak. Anak murid saya paling berusia umur 64 duk ngaji Iqra. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau depan saya ni tak boleh baca Quran, atau ada yang tak reti baca Quran, malu kat pakcik ni. Umur 64 mengaji. Konsisten tuan-tuan mengaji. Duk bawa lori gas, lori gas kat Kuala Lumpur. Kelas paling lewat mengajak pukul 12 tengah malam. Pukul 12 tuan-tuan nak mengaji. Kalau kita duk kata sibuk sana sini, ini dia ni doktor perubatan, umur 58, tutup klinik pukul 11.30. Dia tahu, ustaz saya tak ada waktu lain ustaz, pukul 12 aja saya boleh mengaji.
Tapi doktor okey ke? Okey, tanya dia, doktor okey tak? Kita yang tak okey. Doktor okey ke? Dia kata, saya ustaz biasa tidur pukul 2 ustaz. Uish, doktor okey ah? Okey, doktor okey, saya okey ah. Tapi tengah-tengah mengajar awal-awal kita okey tuan-tuan. Mai 2-3 minggu tiba-tiba dia panggil ustaz. Dia tengok awal ustaz diam lama sangat. Subhanallah bihamdih, tuan-tuan ngajak. Jadi waktu berdoa subhanallah bihamdih, mula dengan puji Allah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in wa ala alihi washabihi ajma'in, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah lepas doa. Yang ketiga, yang keempat apa dia? Berselawat setelah selesai azan berkumandang. Yang tu pun kita kena selawat. Okey, baik. Jom kita tengok apa nak kena buat. Saya ada masa lebih kurang setengah jam lagi. Setengah jam lagi ni. Apa pula tanda cinta kita yang kedua? Tuan-tuan, subhanallah bihamdih. Bila kita boleh buktikan kita cinta kat Rasulullah dengan selawat yang pertama, yang kedua iaitu kita perlu ikut Rasulullah sebagai suatu umat yang berusaha nak mengikut sunnah dalam kehidupan. Apa benda sunnah dalam kehidupan? Yang pertama, yang 2S, tuan-tuan kena ingat 2S. Benda ni pasak dalam sunnah kehidupan. Apa dia tuan-tuan? Subhanallah bihamdih. Apa juga yang kita dapat tuan-tuan, perlu bersyukur sebab itu sunnah utama Rasulullah. Syukur tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab yang mai daripada Allah. Itu sebab tuan-tuan, guru saya Ustaz Hanafiah Malik. Ustaz Hanafiah Malik ni yang diuji kanser. Subhanallah bihamdi. Dia ajak anak-anak dia tuan-tuan. Antara anak dia Da'i Syafiqah. Da'i Syafiqah. Saya pernah forum sekali dengan Da'i Syafiqah. Da'i Syafiqah kongsi cerita pada audien. Dia kata ayah dia lebih suka ajak bersyukur daripada ajak bersabar. Dua-dua bagus. Tapi biasa manusia, kita biasanya bila syukur ni benda-benda nikmat, bila diuji benda-benda ujian ni kita akan sabar. Benda tu tak ada masalah, betul. Tapi dia kata ayah saya ni Ustaz Hanafiah Malik tu, subhanallah bihamdih, dia akan ajak dapat benda baik pun syukur, dapat benda bentuk ujian pun syukur. Saya tanya pasal apa? Subhanallah bihamdih. Dia kata dapat benda baik nikmat ni kita syukur tu benda biasalah. Tetapi boleh syukur dengan ujian luar biasa. Dan kenapa kena syukur dengan ujian? Subhanallah bihamdih. Bila kita syukur, kita akan positif dengan apa yang Allah bagi. Apa yang Allah bagi. Ada orang bila dia kata sabar, kita kadang jumpa dia kata aku nak buat macam mana ni, sekian suami aku macam ni, isteri aku macam ni, kita kata sabar. Dia kata hang boleh kata sabar hang tak duduk kat tempat aku. Nampak? Kita dah suruh dia sabar tu. Dia ni duduk kat kita, bukan nak salahkan dia kata kat kita macam tu. Boleh jadi dia dah terlalu sabar sangat dah. Terlalu sabar dah. Tu sebab sabar ni kena combine dengan solat. Subhanallah bihamdih, supaya bila dia sabar tu dia kena kuat solat. Kuat solat sunat, kuat solat hajat, kuat solat istikharah, kuat solat minta panduan dan petunjuk pada Allah. Subhanallah bihamdi. Jadi Ustaz Hanafiah Malik dia ajak, dia kata apa? Bila dapat ujian, dia ajak pada keluarga dia, dapat ujian, dapat musibah, dapat benda-benda yang kita tak sangka, benda-benda yang meresahkan kita, benda-benda yang menyakitkan kita, dia itu syukur. Pasal apa syukur? Bila kita syukur, kita akan cari hikmah. Tuan-tuan, COVID-19 PKP tuan-tuan. Ramai dan kadang ramai merungut, tapi bila kita syukur kita nampak banyak hikmah. Antaranya ialah mak ayah ada lebih banyak masa dengan anak-anak keluarga. Antaranya ialah apa? Suami subhanallah bihamdi boleh tengok sendiri keadaan dalam rumah. Kadang-kadang isteri tak kerja, dia keluar pagi balik petang, tiba-tiba duk komplain kat isteri itu ini. Ni duduk PKP work from home, boleh tengok macam mana keadaan isteri dia yang dia kata tak buat kerja apa, contoh. Isteri pun akan menjadi waktu PKP jadi semakin pandai dalam bab memasak. Sebut saya abang nak makan apa? Nak makan apa yang ada. Abang sebut je menu apa. Sepanjang PKP saya dah belajar 313 menu. Abang sebut. Kok saya lupa belajar, saya nak belajar. Maksudnya tu hikmah dah. Hikmah. Lepas tu hikmah dia apa dia? Kita jaga kebersihan, kita itu ini hikmah. Maka sunnah utama Rasulullah SAW dalam kehidupan tuan-tuan pegang double S ni ataupun 2S ni, iaitu syukur dan sabar. Itu benda pertama. Yang kedua, subhanallah bihamdih, kita nak pergi secara khusus tuan-tuan. Saya nak pergi secara khusus yang kita boleh buat.
sunnah Rasulullah SAW tuan-tuan dari sudut pengurusan diri. Rasulullah SAW ni tuan-tuan, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebut adalah seorang yang sangat kemah dan bersih. Tu sunnah tu. Dia Rasulullah ni bukan kemah bersih sigak waktu solat aja. Di mana-mana juga sahabat nampak kemah. Tu sebab tuan-tuan, kita kena jaga penampilan diri ni bukan sebab waktu main kerja saja, bukan sebab nak pergi semayang saja. Di mana-mana saja. Sebab apa? Ini sunnah Rasulullah. Ada orang kata, ustaz, saya masalah badan diri saya ni badan berisi apa semua. Dia bukan cerita berisi ke kurus apa, tapi bagi kemah. Nak pergi semayang pakaian berayan, ada lubang butang baju Melayu 5 tak boleh buh sampai atas, buh 3. Ni kadang-kadang pakai baju Melayu cantik dah, pakai kain pelikat semua elok dah, butang tak buh. Benda macam ni kalau saya cakap kadang kata ustaz, takkan benda-benda rincik macam ni pun ustaz dah hurai. Tak, kita nak ikut Rasulullah disebut sebagai seorang yang segak. Pasal apa kita tak boleh nak jaga bab ni? Tak, kadang-kadang lubang baju Melayu tak buh, butang baju Melayu tak buh. Tak mau buh butang yang sama warna pun tak apalah tuan-tuan puan, butang satu Malaysia semua ada. Sekali warna kuning, oranye, biru, mana dicapai semua disempat. Tak apa lagi. Ni kadang-kadang tak pakai butang baju Melayu. Satu bab dah kena ada bulu dada keluar pula kot celah lubang. Oi, yang tu nampak karut. Tuan-tuan, bagi nampak kemah. Kita nak semayang bagi nampak elok. Tu di sudut ibadah. Nak main kerja pun sama. Kan kita dengan ada baju korporatnya kita ada. Tuan-tuan, benda tu bukan benda yang barulah saja ada. Sebenarnya Rasulullah dah ajak lama dah. Tapi kadang-kadang duk macam tu juga. Kadang-kadang orang kata, ni baju ni awak aku duk sebelah macam berbau. Dah, baju ni sebenarnya aku basuh sebulan sekali lah. Baca baju korporat kita pakai setiap seminggu sekali lah, betul. Jadi rasa rugi, balik aku biar duk angin ni, lepas tu main minggu depan pakai pula. Dah, Rasulullah ni orang yang kemas. Sahabat jumpa Rasulullah jalan di tengah panas pakai jubah warna merah. Tu saya pilih pakai ni, pakai kurta merah. Kurta ni tuan-tuan saya ada 18 helai. Bukan saya beli, saya jadi model. Jadi siapa yang rasa nak handsome ala-ala Piyuris, pakai kurta ni. Boleh baik. Jadi orang kata, ustaz, pakai kurta kami tak macam dah. Bukan soal pakai kurta apa, pakai tu bagi kemah. Orang perempuan telkong semayang ni paling-paling tak ada. Jangan buat takat ada 2, bagi ada 3, bagi ada 4. Pasal apa? Kadang-kadang dia ada 2. Pi pejabat dia buat 1, kat rumah 1. Pi pejabat biasanya elok yang kat rumah tu. Bukan kat sini lah, bukan yang ada dalam ni. Kadang-kadang ya Allah, yang kat rumah tu kita pakai kepiah putih. Sahabat saya Khairul pakai kepiah putih segak tak apa, putih serlah. Kalau dia tak putih serlah memang dia kena. Tapi dia putih sebab apa? Kadang-kadang dia pakai kepiah putih ni, dia biar kena bagi nampak macam ala-ala kuning dah ada kesan, ada ambil ayat semayang tu, tukar pakai kepiah satu lagi. Nampak kemah. Orang nampak kemah ya. Bukan salah. Paling kalau rasa tak boleh nak ni, pakai kepiah hitam terus. Tak kisah pakai kepiah hitam lama mana dah ni. Aku rasa sejak beli 3 tahun lepas tak pernah lagi basuh. Tapi orang tak nampak apalah. Sebab apa? Kan kepiah pula bukan songkok, kepiah hitam tu. Jadi kalau kepiah putih 3 tahun tak basuh tuan-tuan, baling masuk dalam laut apa tu, timbul habis semua jenis hidupan laut semua ada. Kita kemah. Pasal apa? Rasulullah kemah. Rasulullah ni rambut dia paras bau tuan-tuan. Ni saya buat ringkasan daripada kitab Syama'il. Paras bau. Rasulullah pakai minyak. Sampai Aisyah kata apa? Orang tengok Rasulullah pakai minyak, seolah-olah Rasulullah ni saudagar minyak. Punya orang kata belenang minyak ni. Rambut Rasulullah pakai kemah. Kita tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda macam ni, bab kebersihan diri ni kita kurang sikit. Kita kurang sikit. Saya tak kenal tak apa, tapi kalau kawan-kawan saya tegur terus tuan-tuan. Walau bukan nak cerita kita kemas dak, kita tegur terus. Kadang-kadang yang ada misai trim sikit ni sampai masuk mulut. Lepas bibir tu dia tak sunnah dah. Misai ni sunnah nipis. Tak apa lagi lah. Okey, tak mau nipis. Aku misai ni, orang kata misai pengasih, misai tarik pelanggan, misai apa, tak apalah. Ni bagi jangan bibir ni masuk, tutup bibir. Ada yang okey dia trim cantik dah, tu dia bulu hidung pula sambung dengan misai. Yang tu bagi cantik. Benda macam ni kalau kita cakap orang marah. Tapi kita nak ikut Rasulullah tak? Nak ikut Rasulullah kena ikut. Kena ikut. Subhanallah bihamdih. Rasulullah pakai cincin. Cincin Rasulullah pakai ni satu je.
Habis tu ustaz, saya tengok ada orang pakai cincin sampai 4. Cuba tanya dah, pasal apa dia pakai 4? Sehari dia macam-macam. Dia kata ustaz, yang ni cincin tarik pelanggan, yang ni cincin bagi orang berkenan, yang ni cincin. Semua ada. Dah Rasulullah pakai satu je. Pakai sebelah kanan, kiri. Dua-dua pandangan ada. Ada kata Rasulullah pakai sebelah kanan, ada pandangan Rasulullah pakai sebelah kiri. Baik, itu cukuplah penampilan, tak mahu hurai banyak. Ada benda lain nak hurai lagi. Pengurusan kehidupan yang melibatkan apa tuan-tuan? Makan minum. Yang makan minum tuan-tuan, Rasulullah sunnah dia kita tahu dah. Makan waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi umat dia beza. Makan bila lapar, jangan berhenti lagi tak kenyang. Maksudnya tak kenyang, Rasulullah suruh berhenti sebelum kenyang. Kita tak akan berhenti lagi tak kenyang. Makan. Dan makan kita tuan-tuan memang kita ikut barat. Apa dia tuan-tuan? Dia ada 6 kali sehari. Itu sebab kita dah breakfast dah pagi tadi. Pukul 10 mesti kita rasa mulut ni nak kena pergi makan pula. Sekali tengah hari makan pula. Sekali petang makan pula. Tengah malam ni makan pula. Kadang-kadang tengah malam ni takat biskut tu okey lagi. Tiba-tiba keluar pergi mana? Nasi kandar. Wish. Nasi kandar. Tu sebab rakyat Malaysia semakin sihat dengan bab makan. Semua sihat-sihat. Rasulullah makan dia ada tercak. Bila kita makan ni tentang makan tangan, ada orang nak tiru Rasulullah. Rasulullah dia jilat 3 jari. Jilat ni ada barakah. Saya makan nasi 5 jari. Macam mana? Jilat 5 jari. Cuma jilat dengan berakhlak. Jangan bunyi tarik pelepuk. Orang nak tengok tu pasal apa? Nampak dia tak aku ikut sunnah. Dah. Betul jilat jari sunnah, tapi bukan macam tu. Benda-benda macam tu kita kena jaga tuan-tuan. Subhanallah bihamdih. Kemudian tidur. Yang ni satu lagi. Umat dia kena ikut ni. Rasulullah tidur awal, bangun awal. Kita kalah dengan agenda Yahudi dan Nasrani. Dia buat bagi kita ralik dengan TV. Pukul 12 kalau tak tidur tu, lepas tu dah masuk tidur dah. Masing-masing suami isteri bercahaya dengan telefon pula. Duk pakat tengok apa semua, duk tengok. Sebenarnya benda ni tuan-tuan, tak salah telefon, tak salah TV, tapi macam mana kita nak urus supaya kita boleh amal sunnah. Tu sebab tuan-tuan, anak saya tuan-tuan, subhanallah bihamdi, kalau ni antara benda yang saya pesan, bila masuk tidur telefon kena tak kat luar. Sebab apa? Bila tak masuk dia jadi suka nak tidur lambat. Tuan-tuan, subhanallah bihamdi, sunnah Rasulullah tidur awal, bangun awal. Dan kajian menunjukkan siapa yang tidur pukul 11 malam. Ada tak? Tidur pukul 11 dah. Bangun, katakanlah dia bangun pukul 5 pagi. Secara jamnya dia tidur 6 jam. Tetapi kualiti tidur dia adalah 7 jam. Tu yang dia buat kajian tentang kita rehat ni tuan-tuan, kena bagi cukup. Dan tidur Rasulullah sebelum tidur awal selepas isyak, dan bangun awal. Baik. Kemudian pengurusan ibadah Rasulullah, solat tuan-tuan, ibadah Rasulullah subhanallah bihamdi yang Allah suka, bukan yang dia suka. Kita boleh katakan tuan-tuan, kadang-kadang kita buat ikut suka kita. Yang mana kita nak buat, yang mana kita tak mau buat. Rasulullah buat benda yang Allah suka, Rasulullah buat. Antara ibadah yang Rasulullah suka solat ni ialah suka ibadah ni solat. Rasulullah solat 12 rakaat, 13 rakaat malam-malam. Banyak. Dan solat Rasulullah ni, Rasulullah akan panjangkan bacaan. Itu sebab tuan-tuan, kita carilah, okey, apa solat yang Rasulullah anjurkan? Semayang sunat subuh, boleh tak buat? Boleh, insya-Allah buat. Ustaz, tak ada ustaz, nak ligan mai pejabat, tak ada nak semayang sunat subuh. Tu pun semayang subuh pun tak ada macam doa kunut lah. Okey. Duha dapat tak duha? Duha pun tak ada ustaz. Kami kat lembaga hasil ni ustaz, kiinfal, tinggi, lebih tinggi daripada saya ni. Okey, duha tak dapat. Semayang sunat witir dapat tak? Semayang sunat witir tu bila ustaz? Sebelum tidur malam semayang sunat witir. Nabi SAW tidak tidur malam selagi belum solat sunat witir. Tapi ustaz tak dan, tak kala loop terus. Tu dia kira semua tak dan lah. Habis tu tiba-tiba kita nak kata kita ni cinta kat Rasulullah, kat mana nak ambil sikit tu solat tu? Tak banyak. Habis tu boleh buat solat apa? Saya mana yang sakat lah ustaz, solat fardu lah saya jaga. Tak apalah, yang tu alhamdulillah lah. Solat sunat bagi dapat kat satu tanda kita nak ikut sunnah tu. Tak dapat ustaz, tak dan ustaz, tak dan. Saya ni kalau boleh ustaz, minta Allah bagi lebih sikit lah. 24 jam tak cukup, bagi 26 ke 27. Tak dan ustaz, dia kira dia tak dan. Hakikatnya tuan-tuan, kita ni sebenarnya tak sibuk mana pun, kita buat sibuk lah. Tuan-tuan, hakikatnya kita ni sebenarnya tak sibuk mana, kita buat sibuk je tuan-tuan. Cuba kita check list balik tuan-tuan. Dalam file tinggi kita tu, celah-celah tu sempat gosip ni. Dalam file tinggi kita tu, celah-celah tu ada grup WhatsApp yang
grup WhatsApp lembaga hasil yang tak diiktiraf. Kita ada grup yang official dah berapa? Katalah 3 lah. Kita kata 3. Campur dengan perki 14. Tiba-tiba dalam tu ada 6. Yang best tu yang ke-7, kawan invite pula. Kawan invite. Oi, ni yang mana pula ni? Yang ni hanya orang-orang terpilih saja. Tengok profil, gambar profil. Tengoklah gambar tu, gambar iaitu yang mana bos kita yang kita tak suka. Contoh bukan kat sini, dekat Zimbabwe. Kita bubuh gambar ada pangkah. Habis tu pasal hang invite, hang bukan dengan dia tak okey ke? Tu yang kami invite sekali tu. Tengok ada 7 orang. Kita 7 orang daripada ramai 7 orang. 7 orang ni setakat lah aku sedang trace siapa lagi tak suka dia, aku akan invite. Yang admin tu berhati-hati, berjaga-jaga. Dialah yang nak kena jawab depan Tuhan nanti. Sebab dia duk mula wujudkan WhatsApp group tu. Subhanallah bihamdih. Dia bukan apa, cerita bab Rasulullah, kita masuk sikit-sikit lah bab ajar. Baik. Jadi benar-benar macam tu, subhanallah bihamdih, tuan-tuan, kita kena jaga. Kita kena jaga. Sebab apa? Sebab kita kata kita nak ikut Rasulullah. Jadi dapat juga semayang. Okey, yang lagi apa lagi Rasulullah suka? Rasulullah suka baca Quran. Itu sebab tuan-tuan, bacalah Quran walaupun sikit. Subhanallah bihamdih. Bacalah Quran walaupun sikit. Bacalah Quran walaupun boleh sempat 2-3 ayat sehari, tapi kita usaha tiap-tiap hari jangan ada hari tanpa baca Quran. Apa amalan surah yang paling kita yang boleh buat? Ustaz, saya nak ikut sunnah Rasulullah ni. Tuan-tuan, sebelum tidur malam baca surah Al-Mulk. Yang ni memang jelas. Rasulullah kata siapa yang baca surah Al-Mulk 30 ayat ni akan dibebaskan daripada azab kubur. Pegang Quran sebelum tidur tu baca. Baca. Kita dah cantik dah pegang handset tu. Sebelum tidur nak buka handset, buka Facebook, buka IG, buka tengok itu, tengok ini, tengok ini. Dan tengok tak apalah, nak tengok tu pun tengoklah. Tapi sebelum tutup tu, kita ada perisian Al-Quran. Beli handset, tuan-tuan perasan tak? Beli handset, apa benda yang antara yang awal-awal kita install? Quran. Nak bagi menampakkan kita orang beriman. Ni aku nak install Quran ni, yang mana boleh ni? Hang Quran boleh baca tak apa, install dulu, baca kemudian. Nak bagi nampak dulu ni. Dah ada install tu, okey. Yang tak boleh baca Quran, jangan risau. Allah bagi lagi umur, bagi. Allah bagi lagi usia, bagi. Belajar. Pak cik umur 64 tahun ni, awal-awal kelas dia kata kat saya, "Ustaz, kalau saya mati celah-celah ni, macam mana Ustaz? Saya tak boleh baca Quran lagi." Pak cik akan dikira sebagai orang yang baca Quran. Sebab apa? Pakcik lah belajar ni, belajar apa? Pakcik duk sebut tu huruf-huruf Al-Quran. Daripada pakcik tak belajar, dia tua rasa terlambat. Tak apa pakcik, dalam hidup ni tak ada istilah terlambat. Selagi Allah bagi usia, beramal tu pakcik dah kira berjaya. Berjaya jadi orang yang baik. Kemudian kita nak tengok tuan-tuan. Ada 15 minit tu yang kata speed sungguh ni. Kita nak masuk sikit lah. Berkaitan, saya masuk 2 lagi, iaitu pengurusan keluarga dengan pengurusan kepimpinan dan kerja lah. Sebab kita nak cerita benda ni nak tiru Rasulullah. Baik, pengurusan keluarga ni saya nak ambil 3 benda aja. 3 benda aja. Banyak tuan-tuan kalau cerita bahawa Rasulullah dengan keluarga ni. Yang pertama, Rasulullah SAW bila duduk dalam keluarga, Rasulullah SAW suka bergurau senda dengan isteri dan anak-anak. Yang ni yang kita kena fikir nak buat. Kadang-kadang tuan-tuan cuba fikir. Kita balik rumah, rasa rumah kita tuan-tuan ketat je. Bukan rumah ketat ni, maksudnya situasi, perasaan ahli dalam rumah ketat je. Balik-balik, kita penat betul. Tak kira sama ada lelaki ataupun ni wanita, tuan-puan, kita balik kerja macam-macam. Tapi kadang-kadang balik-balik tu kita bawa emosi tu masuk dalam rumah hingga menyebabkan rumah tu jadi hambar. Rasulullah tak tuan-tuan. Rasulullah terkenal dengan gurau senda. Jom kita dengar 1-2 cerita. Rasulullah suka bergurau dengan Aisyah, bab-bab kecemburuan Aisyah. Satu hari Rasulullah sakit kepala. Balik rumah Aisyah, "Wahai Aisyah, aku sakit kepala ni." Aisyah pun dia nak bermanja dengan Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku pun sakit kepala." "Oh, engkau pun sakit kepala?" "Lah, aku sakit kepala." "Aku pun sakit kepala." "Oh Aisyah, engkau sakit kepala, katakanlah dengan sebab sakit kepala engkau ini membawa kepada ajalmu, maka beruntunglah engkau bahawa aku yang akan menguruskan jenazahmu, akulah yang akan solatkanmu." Aisyah dengar-dengar kata, "Mana boleh, tak boleh. Sebab apa? Aku harapkan tidak berlaku demikian, kerana kalau aku meninggal dunia, pasti engkau akan bawa isteri-isteri yang lain duduk kat sini." Dengar-dengar macam tu, Rasulullah gelak. Sebab apa? Tuan-tuan, dia kata, Rasulullah melawak dengan Aisyah bab mati. Kalau saya kata macam tu dia. Tuan-tuan, Rasulullah
isteri-isteri dengan para sahabat, tuan-tuan, subhanallah bihamdi, kematian itu disebut-sebut, diingat-ingat. Kerana apa? Dia boleh main bila-bila masa. Kita saja. Assalamualaikum. Lah, hidup lagi hang tu. Terus kata, hang kata aku mati dah. Tak, aku kata hidup lagi hang. Aku ingat matilah. Oh, kita kata, hang ni apa ni? Orang sebelah tak. Sebab kita ni kalau bab kematian tu rasa macam, oh, tak boleh. Tapi Rasulullah hidupkan di kalangan ahli keluarga dan para sahabat bersedia dengan kematian. Ditanya kepada Rasulullah, siapa orang yang bijak? Rasulullah kata apa? Orang yang bijak, orang yang banyak mengingati mati dan buat persiapan untuk selepas kematian. Itu sebab bergurau bab kematian, Aisyah tak kisah. Yang Aisyah kisah lah, kalau aku meninggal dunia, nanti engkau bawa isteri engkau yang lain duduk dekat rumah ni. Tu Rasulullah gelak. Rasulullah kita tahu selalu dengar cerita apa? Berlumba lari dengan Aisyah. Kita lah buat dah, ustaz saya buat lah, ustaz saya buat jogging dengan isteri saya pagi Sabtu pagi Ahad, jogging. Ada masa saya laju, ada masa dia laju, tapi lah saya je duduk laju, dia tak laju dah. Sebab apa? Orang perempuan biasalah ada bersalin, semua nak laju macam orang lelaki lah. Tu sebab orang lelaki, orang kata bermula umur 40 tu dia punya aura dia lain. Ada yang baru 40 sampai 50 berapa dah. Yang tu lain. Yang tu aura dia lain. Yang tu tiba-tiba perempuan jangan terkejut, tiba-tiba suami daftar masuk gym. Dia 40 ke bawah dia tak daftar lagi, 40 ke 50 dia tiba daftar masuk gym lah. Yang tu yang ni. Baik, Rasulullah bergurau senda dengan anak-anak dia, bergurau senda dengan bergurau senda. Baik, yang kedua, Rasulullah terjemahkan kasih sayang. Satu ketika balik, subhanallah bihamdi, balik rumah, Assalamualaikum. Jawab Saudah ni isteri Rasulullah yang tua. Bukan yang tua ni maksudnya yang berusia. Itu sebab Saudah ni giliran malam dia boleh bagi kat isteri-isteri yang lain. Sebab dia dah tua dah, dia nak teringin jadi isteri, dia nak jadi isteri Rasulullah pun satu nikmat, satu rezeki untuk dia. Rasulullah balik rumah dia, Assalamualaikum. Jawab Saudah, Waalaikumsalam. Tuan-tuan balik rumah bagi salam, tengok respon dalam rumah macam mana. Kalau Assalamualaikum, kalau salam, masuk abang, masuk, pintu tak kunci, yang tu emosi dia okey, dia ceria. Assalamualaikum, kesalam. Yang tu start balik kereta, keluar lu pergi minum teh tarik. Kadang kesalam. Yang tu lagi masuk dalam tu macam-macam benda nak buat sidang parlimen lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang tu suara letih. Rasulullah masuk, Saudah jawab salam dalam keadaan nampak suara letih. Tengok-tengok Saudah duk uli tepung. Subhanallah bihamdi. Apa Rasulullah buat? Pergi basuh tangan, sinting lengan baju, turunkan tangan, uli sekali hingga membuatkan Saudah tengok wajah Rasulullah senyum. Rasulullah memahami. Tapi umat Rasulullah lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok-tengok isteri jawab macam tu, duk uli tepung ataupun duk gue nak buat cekodok pisang goreng. Lah, duk jadi pisang lagi. Bila nak boleh makan? Oh, yang tu yang tak pasal-pasal dia uli-uli baling bi. Subhanallah bihamdi. Dia sebab tuan-tuan, Rasulullah tak bukan nak suruh uli paling-paling tak ada. Kita tahu, oh petang ni buat pisang goreng, alhamdulillah sedap. Terima kasihlah buat pisang goreng kat abang. Tuan-tuan tengok esok dia buat pizza. Ni dak terima kasih tu susah. Susah nak ucap. Baik, subhanallah bihamdi. Macam tu juga Fatimah pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah tak ada kat rumah, nak suruh cari pembantu rumah. Pembantu rumah balik Rasulullah balik. Aisyah kata tadi Fatimah datang. Rasulullah yang disebut kata dah tanggalkan jubah, serelum balik jubah pi rumah Fatimah. Pi rumah Fatimah. Dalam keadaan Fatimah dah nak tidur dah waktu tu, subhanallah bihamdi. Tuan-tuan, subhanallah bihamdi, Rasulullah masuk, Rasulullah pegang tangan Fatimah, Rasulullah kucuk tapak tangan. Itu sebab suami-suami, isteri-isteri bila salam, antara yang kita boleh buat selain pada kita, biasa kita duk kucuk ke atas, kali kucuk tapak tangan. Kucuk tapak tangan. Balik cerita. Kalau dia suami isteri ni, bukan semua suami isteri lah. Jadi balik kata abang, lepas ni kalau salam abang kucuk tapak tangan saya kucuk tapak tangan. Pasal apa nak kena kucuk? Tadi ustaz cerita benda tu Rasulullah buat. Pasal apa? Sebab apa? Fatimah nak suruh Rasulullah cari pembantu sebab dia letih buat kerja rumah. Jadi Rasulullah kucuk tangan ni. Sebab apa? Tangan ini tangan yang beroleh pahala, tangan berkat. Tuan-tuan buat kerja, tangan kita press minyak motor tu kan tapak tangan. Buat kerja menulis apa sebagainya, kucuk tapak tangan. Sebab apa? Ini tangan yang mencari rezeki.
Baik. Subhanallah bihamdih. Kemudian Rasulullah bermain dengan cucu. Rasulullah main dengan cucu macam mana? Subhanallah bihamdih tuan-tuan. Rasulullah main dengan cucu naik atas belakang. Dua-dua orang, Hasan Husain naik atas belakang, sahabat lalu depan Rasulullah, tengok cucu naik atas belakang Rasulullah, terus dia kata dekat Hasan dengan Husain, sahabat ni kata apa? Bertuahnya kamu sebab apa? Subhanallah bihamdih, kamu duduk di atas kenderaan yang paling mulia. Tu balik rumah kalau anak ajak main Ultraman, jangan marah. Buka pintu, ayah jom main Ultraman. Tak mau. Pasal apa? Ya tak mau, ayah jadi raksasa. Tak payah, pergi main raksasa kat dapur. Tak payah. Memang kita penat betul tuan-tuan, kita penat. Balik dia, ayah jom main Ultraman raksasa. Jom. Ayah pun buka perut cara raksasa dah. Main berguling dia seronok. Itu sunnah tuan-tuan, dapat pahala tanpa kita sedap kita amal sunnah. Main apa sebagainya. Bagi mandi, abang bagi anak mandi, kita pun suami anak kalau ayah bagi mandi dia lebih suka daripada mak bagi mandi. Ayah bagi mandi dia tutup pintu dulu sebab takut saya sekali dengan dia kena marah dengan mak tu. Dia main tuan-tuan, itu sunnah. Okey. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, saya nak fokus pada pagi ini, subhanallah bihamdi, iaitu pengurusan kepimpinan kerja dan komunikasi. Saya ambil tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan, subhanallah bihamdi, Rasulullah dia masuk dengan semua orang. Bila kita kerja, kita jadi pemimpin, usaha untuk masuk dengan semua orang. Masuk dengan semua orang ni maksudnya apa? Boleh berkomunikasi, bergaul dengan semua orang. Bukan setakat kita dengan kawan-kawan kita saja, bukan dengan department kita saja, dengan siapa saja, termasuk non-Muslim. Kita masuk tunjuk akhlak kita. Masuk dengan siapa saja. Tu Rasulullah masuk semua saja. Rasulullah duduk dengan Sayyidina Ali waktu Sayyidina Ali kecil. Masing-masing makan kurma. Makan kurma, letak biji kat depan. Makan, letak biji kat depan, Sayyidina Ali tengok biji depan dia. Waktu tu Sayyidina Ali kecil lagi. Biji depan dia lebih banyak pada biji depan Rasulullah. Dia tengok Rasulullah balik, dia tolak biji pergi kat Rasulullah semua. Terus dia kata, ya Rasulullah, engkau makan kurma banyak. Ada tak Rasulullah? Mana ada? Ni budak-budak duk kata kat aku. Dah. Rasulullah kata, tengok, Rasulullah gelak. Rasulullah kata, tak, makan banyak. Apa ni tengok biji banyak depan engkau ya Rasulullah? Tak, depan aku ni biji banyak, tapi engkau makan lagi banyak sebab engkau makan kurma sekali dengan biji-biji engkau makan. Nampak Rasulullah bergurau tuan-tuan? Bergurau dengan budak-budak. Rasulullah masuk dengan semua orang. Tu sebab kita boleh, kalau boleh tuan-tuan nak ikut sunnah, usaha masuk dengan semua orang. Duduk kat SDN ni, departmen kita insya-Allah lah. Ni departmen lain kawan ni, walaupun bukan nak suruh berkawan, boleh bertegak siapa, wajah yang ceria, mulakan salam dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan, Rasulullah SAW walk the talk, jadi role model. Jadi contoh, bukan hanya setakat menyuruh, tapi Rasulullah buat dulu. Tunjuk contoh dulu. Tunjuk contoh dulu. Bagi orang tengok benda itu pada diri dia dulu, insya-Allah orang akan ikut. Yang ketiga, Rasulullah SAW tuan-tuan, dalam apa juga benda bercakap tentang visi. Apa visi yang Rasulullah banyak cakap? Tentang akhirat. Kita kerja kat sini macam mana? Kita ada visi kita ada misi. Banyak fokus pada visi dan misi. Hasilnya tuan-tuan, bila kita banyak bercakap tentang visi dan misi, maka kita boleh fokus dengan tugasan dan kerja, serta kita akan bersegera menyiapkan kerja. Itu sebab Rasulullah tak ada masa untuk buang masa. Rasulullah tak ada masa untuk ambil tahu benda-benda yang tidak ada manfaat pada diri dia. Sebab apa? Rasulullah ada visi yang jelas. Dia perlu sampaikan Islam, dia perlu dakwah, dia perlu ingatkan manusia untuk tauhidkan Allah dan hari akhirat. Kita kerja di LHDN, saya yakin antara jabatan yang saya pergi, sering yang didatangkan cerita pada saya, memang staf-staf LHDN ni sangat sibuk dengan macam-macam fail, macam-macam tugasan. Maka tuan-tuan fokus pada visi dan misi, teruskan apa yang tuan-tuan buat, dan kita kurangkan benda-benda yang tidak memberi manfaat pada kita. Kurangkan yang tidak memberi manfaat pada kita, yang akan hanya boleh menjejaskan tugasan kerja kita. 4, Rasulullah SAW orang yang tawaduk dalam bab kerja, dalam bab kepimpinan, sentiasa berusaha untuk minta pandangan orang lain. Kita ada pandangan kita punya idea, minta pandangan dan idea orang lain. Boleh jadi bila ada pandangan daripada pihak ketiga, idea pihak ketiga campur dengan pandangan dan idea kita, benda tu akan menjadi lagi hebat. Tu Rasulullah SAW. Saya tak bawa main kisah, ikut ada setiap satu benda tu ada kisah tuan-tuan. Yang seterusnya, Rasulullah SAW tidak ada klik-klik. Yang salah, yang betul-betul. Tak ada hanya kerana yang ni dia kata klik dia, yang ni boleh pejam mata ke sebagainya. Tak ada. Yang salah kata salah, yang betul kata betul. Itu dia sebut, kata apa? Kalau sekiranya anakku Fatimah mencuri, aku tetap akan potong tangan dia.
Tu nak menceritakan bahawa Rasulullah sangat tegas dengan prinsip. Bukan tengok kepada siapakah orang tu. Dia tu siapa dia? Kenal keluarga kita ke? Kenal orang yang selalu duk puji kita ke? Yang duk belanja kita ke? Yang tu, sebab saya pernah tuan-tuan dulu ada seorang ketua jabatan ni. Dia ni pergi makan dekat kafe. Makanlah banyak mana pun. Toke kafe ambil RM1 je. Dia dah ketua dah tu. Tiba-tiba makan kat kafe tu. Toke kafe ambil RM1 lah kat dia. Kira orang lain tak boleh masuk tender. Orang lain masuk tender memang tak boleh. Duduk kat kafe tu tiap-tiap tahun. Mereka kata padan lah kafe tu duduk dapat tiap-tiap tahun. Sebab apa? Bos kita pergi makan, dia ambil RM1 lah. Yang tu nampak tak cantik. Nampak tak cantik. Sebab apa? Dia dah mula ada sebab. Ada prinsip dia. Kita kena ada prinsip dia. Yang seterusnya tuan-tuan, subhanallah bihamdih, Rasulullah SAW seorang yang jaga perhubungan dengan orang sekeliling. Kita bekerja di sini tuan-tuan, jaga ambil tahu cakna dengan apa-apa keadaan, tetapi bukan kita ambil tahu pada benda-benda yang tak perlu tahu. Kadang-kadang sampai office terus boh dalam grup, hampa nak tahu tak berita baru pagi ni, berita terkini sensasi. Yang lain pakai apa dia. Yang tu tak bagi manfaat. Tapi cakna kat sini, kalau ada di kalangan orang sakit ke apa sebagainya, di kalangan kawan-kawan tak boleh main kerja, ada apa PKPD ke apa sebagainya, kita sedia maklum dan benda tu kita boleh kongsi-kongsikan. Dan Rasulullah SAW ni seorang yang memaafkan. Anas bin Malik kata apa, dalam berpuluh tahun berkhidmat dengan Rasulullah, sekali pun Rasulullah tak pukul dia, dan kalau dia salah Rasulullah memaafkan dia. Sebab manusia la yakhlu anil khata'i wan nisyan, tak sunyi daripada salah dan silap. Dan yang terakhir tuan-tuan, subhanallah wa bihamdi, untuk pagi ni Rasulullah SAW dalam buat kerja berpasukan, dalam bab kepimpinan, subhanallah bihamdi, Rasulullah seorang yang memberi bimbingan, beri latihan. Maksudnya apa? Bila ada sahabat mai tanya Rasulullah tak kata loh yang tu pun tak tahu. Tak. Rasulullah akan bagi tahu apa yang kawan tu tanya, walaupun soalan daripada kawan tu, soalan yang sahabat dia anggap sebagai soalan yang mudah, yang remeh-temeh. Subhanallah bihamdi. Jadi kalau kita pula di tempat kerja macam mana, sebagai pemimpin kau, sebagai rakan kerja, bila orang minta tolong, kita tolong tunjukkan. Kalau kita tak sempat, tak ada Ustaz, kerja saya pun banyak, nak tolong dia lagi, kita boleh cadangkan siapa yang boleh tolong dia. Sebab yang tu pun sunnah. Rasulullah siapa yang ada hajat dengan dia akan tolong. Tak pernah dia tak tolong. Kalau dia tak boleh tolong, dia akan bagi tahu siapa yang boleh tolong. Tu Rasulullah. Kita boleh, abang aku tak sempat ni, tapi hang jumpa kawan ni Ustaz, rasa dia boleh tolong hang. Itu Rasulullah. Dan Rasulullah SAW sentiasa memberi semangat kepada para sahabat. Dalam kata dalam bab kerja tuan-tuan, ada kalanya manusia ni dia down, tak puas hati dengan siapa-siapa, dia rasa tak semangat. Tuan-tuan percayalah, kita boleh tanggung bebanan kerja banyak mana yang bos kita bagi, tapi sekali kita bersisih pendapat, nak main kerja tak ada perasaan. Mai kerja rasa Allah penat bang, nak pergi kerja lah. Pasal apa penat? Sebelum ni okey je. Okey kerja banyak tak, tapi tu dia tu kata kat saya apa tahu ni, dia pergi cerita apa kat bos tak, bos sembok saya pom. Habis tu macam mana tuan-tuan? Kalau ada kawan-kawan kita yang down sebab isu perhubungan sama-sama kaki tangan ni, yang dapat tu jangan pergi jadi minyak, pergi curah pula. Dia kata kat hang tu dia memang hantar, dia kata kat hang tu lagi teruk benda tu, aku dengar dah. Dia tambah pula. Dia sedang anda lagi, kawan tu lagi panas dah. Kita kata biasa kerja dengan manusia ni macam tu pula. Ada masa kita okey, ada masa tak ada okey. Jadi kat sini kita kena banyak sabar. Kita maafkanlah. Tak apalah, insya-Allah lah, adalah doa kat Allah banyak-banyak. Kita jadi penyejuk, bagi semangat. Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah buat tuan-tuan? Rasulullah akan banyak cerita bab akhirat supaya sahabat-sahabat cool down. Fokus akhirat. Kalau dok fokus dengan yang dekat LHDN ni, memang akan timbul banyak benda yang kita tak seronok, yang melibatkan perhubungan contohnya. Tapi kalau fokus akhirat, insya-Allah kita boleh redakan perasaan kita dan kita boleh kembali fokus untuk menuju akhirat. Jadi tuan-tuan, yang terakhir daripada saya untuk pagi ni, subhanallah bihamdih, tuan-tuan, bila kita mengaku kita cinta Rasulullah, baki usia kita ni tuan-tuan yang ada ni, usahakanlah kita carilah buku ke, kitab ke, atau mengajilah, belajarlah tentang sirah Rasulullah. Tuan-tuan, tak cukup tuan-tuan ceramah Maulid Rasul. Panggillah siapa pun ceramah 2 jam ke 3 jam, cerita Rasulullah banyak, panjang.
Kalau dapat tahu ada masjid surau dekat rumah kita, duk tengok jadual tu ada ustaz mengajak sirah pi mengaji. Kita boleh dengar macam-macam lagi yang kita boleh tiru Rasulullah. Paling-paling tak ada, cari buku cerita bab Rasulullah, letak kat dalam rumah, duk saya saja, ataupun kita ada anak-anak ke apa, kalau tak boleh buat pun duk saya saja, kita boleh rujuk baca sikit-sikit. Baca sikit-sikit. Sebab kadang-kadang tuan-tuan saya duk jumpa anak ni sedih. Mak ayah tak tengok benda ni. Bila ditanya kenapa Rasulullah lahir bersempena dengan disebut sebagai tahun gajah, ada anak yang dia bukan saya saja main-main tuan-tuan, memang dia tak tahu. Bila kita tanya apa siapa Rasulullah lahir dikatakan tahun gajah, dia tahu ustaz, tahun tu gajah banyak. Tahun tu gajah banyak. Saya kata hang main-main kan? Dia kata dak, saya rasa tahun tu gajah banyak tu yang panggil tahun gajah. Sampai tahap tu tuan-tuan, tak kenal Rasulullah. Tapi kalau tanya bab artis, tanya tentang pemain bola, tanya tentang apa dia keadaan semasa, tanya berapa juta dia ni dapat, kita cukup cepat dengan isu-isu semasa. Tiba-tiba bab Rasulullah kita tak berusaha nak mengenali dan nak mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, usahakanlah pergi mengaji, pergi belajar dekat surau masjid yang ada kuliah-kuliah sirah, subhanallah bihamdi, ataupun mungkin di pihak perkis boleh, kalau ada kuliah hari Jumaat sebulan sekali ke 2 bulan sekali kuliah sirah ke apa sebagainya, ada teruskan. Kalau yang ni pun paling tak ada kita ada buku sirah, sebab kita nak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik semuanya daripada Allah. Salah silap saya mohon keampunan Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jazakumullahu khairal jazak diucapkan kepada pihak pengurusan lembaga hasil, dan hari ini saya rasa lega. Sebenarnya tuan-tuan, saya berhutang dengan LHDN. Saya bagi hantar mesej kat sahabat saya. Saya tahun lepas hari kedua kursus saya main lewat sebab ikut feri. Saya terlewat 2 jam. Siapa yang ikut kursus saya tahulah. Hari kedua tahun lepas saya terlewat. Jadi menjadi prinsip di pihak kami sebagai konsultan, mana-mana tempat yang kami boleh kami sampai lewat, walaupun kelemahan itu adalah kesilapan teknikal dan sebagainya, tapi kami akan ganti dengan ceramah-ceramah lepas tu. Jadi saya dah janji dengan LSDN nak ganti yang saya main lambat 2 jam tu. Dok kata bila lah masa dia. Sampai saya mesej pada sahabat saya kata ada nak buat ceramah apa panggil lah. Nak ganti yang 2 jam tu, yang main lambat tu. Jadi alhamdulillah dia pun mesej, dia kata boleh tak main sekian-sekian. Alhamdulillah. Jadi hari ni selesai, saya rasa lega. Kalau mati pun tak ada hutang lah dengan LSDN dah. Jadi yang tu lah. Dan tuan-tuan doakan lepas ni saya akan bergerak ke UiTM Merbuk, Pusat Islam UiTM Merbuk, untuk berkhutbah Jumaat di sana pula. Itu saja tuan-tuan, kita sama-sama doa. Paling tidak kalau tak bertemu selepas ini, kita akan bertemu di depan Allah dan bertemu di dalam syurga insya-Allah. Yang baik semuanya daripada Allah. Salah silap saya mohon keampunan Allah, mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.